Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersambung lagi dalam pembelajaran bersama saya Cikgu Taufik Ibrahim. Hari ini kita sambung lagi bab 4, teknologi hijau dan melestarikan alam, subtopik 4.5, sektor pengangkutan. So yang pertama sekali kita akan pergi kepada standard pembelajaran dalam 4.5, sektor pengangkutan. Ada dua sahaja. Yang pertama ialah menerangkan isu sosio-saintifik dalam sektor pengangkutan, dan yang kedua mewajarkan aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik sektor pengangkutan. So dalam sektor pengangkutan kita akan fokuskan kepada yang pertama pengangkutan darat, yang kedua pengangkutan air, dan yang ketiga ialah pengangkutan udara. So pengangkutan udara darat ni maknanya kereta, lori, basikal, motor yang melalui darat lah, yang ada jalan raya dan sebagainya. Sektor pengangkutan air di mana kita akan sentuh berkenaan dengan kapal-kapal, bot yang bergerak di atas lautan, sungai, tasik dan sebagainya. Dan pengangkutan udara seperti kapal terbang, roket dan sebagainya. Okey, kita pergi kepada isu sosio-saintifik dalam sektor pengangkutan. Yang paling utama sekali dalam sektor pengangkutan ini ialah pembakaran bahan api fosil. Bahan api fosil ini digunakan oleh kebanyakan semua pengangkutan yang ada sekarang ini. Jadi pembakaran bahan api fosil ini membebaskan gas rumah hijau, termasuklah karbon dioksida, karbon monoksida. Dan karbon monoksida dan karbon dioksida iaitu gas rumah hijau ini menyumbang kepada pemanasan global dan perubahan iklim dunia. Contohnya, karbon dioksida dan karbon monoksida iaitu gas rumah hijau menyebabkan suhu bumi meningkat. Bila suhu bumi meningkat, maka berlakulah perubahan cuaca ataupun iklim dunia. Contohnya, pencairan ais di kutub utara menyebabkan aras air laut meningkat, banjir besar dan sebagainya. Dan juga boleh menyebabkan hujan asid. So hujan asid ni kesan buruknya ialah dia dapat melunturkan warna-warna bangunan yang dicat, dan juga boleh menyebabkan pengeratan besi berlaku dengan lebih cepat. Okey, seterusnya bahan api fosil juga merupakan sumber tenaga yang tidak boleh baharu. Contohnya petroleum, contohnya petrol dan diesel. Sebanyak 60% petroleum di dunia digunakan dalam sektor pengangkutan. Sebab itulah negara-negara yang mempunyai bahan api fosil iaitu petroleum, gas asli dan sebagainya merupakan antara negara yang kaya raya. Contohnya negara Qatar, Arab Saudi dan termasuklah Malaysia, iaitu antara negara pengeluar minyak dunia. Yang kedua ialah penebangan hutan. So penebangan hutan ini dilakukan akibat daripada kita nak membina pembinaan lebuh raya, jalan raya, dan juga kita nak menyediakan pengangkutan awam. Contohnya kereta api yang sekarang ni masih lagi dibina, ECRL dan sebagainya. So bila kita nak buat jalan raya baru, lebuh raya, landasan kereta api, kita terpaksa menebang hutan di dalam hutan-hutan untuk memberi laluan kepada pembinaan jalan-jalan tersebut. Dan ini menyebabkan habitat semula jadi flora dan fauna termusnah. Jadi apabila hutan ini ditebang, maka habitat-habitat haiwan, pokok-pokok dan sebagainya ni semua akan mendapat kesan lah, iaitu musnah habitat dia orang ni. Okey, seterusnya tumpahan minyak dan bahan kimia daripada kapal. Jadi kadang-kadang kapal-kapal yang bergerak di atas lautan itu berlaku kes-kes situasi kebocoran minyak ataupun tumpahan minyak di mana ia sangat-sangat mencemarkan air laut. So bila air laut tercemar dengan minyak-minyak ini, dia memberi kesan kepada hidupan akuatik. Sama ada hidupan akuatik itu terancam ataupun mati. Dan kos untuk membersihkan air laut daripada tumpahan minyak ini sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Di banyak kaedah lah. Antaranya kita guna kaedah kita jadikan minyak itu sebagai partikel yang lebih kecil. So dia akan menghilang. Kaedah pembakaran dan kaedah kita ambil minyak tu bawa ke tepi. Macam-macam lah. Jadi kos dia sangat-sangat besar lah apabila berlaku tumpahan minyak daripada kapal. Yang seterusnya, tadi kita bincang isu sosio-saintifik. Sekarang ni kita nak bincang faktor-faktor yang menyumbang kepada isu sosio-saintifik dalam sektor pengangkutan. Kenapa isu-isu sosio-saintifik tadi berlaku, disebabkan oleh apa? Yang pertama sekali, status sosioekonomi yang semakin meningkat, di mana semakin lama semakin kaya seseorang tersebut, lebih ramai individu yang mampu memiliki kenderaan sendiri, kereta pun dah canggih, kereta pun dah murah,
So mudah didapati, jadi ramailah yang memiliki kereta sendiri. So banyak kereta, banyaklah penggunaan bahan api fosil petroleum tersebut. Dan banyak juga kereta atas jalan raya, semakin banyaklah laluan ataupun jalan raya perlu dibina. Sebab banyak kereta kan, so banyaklah jalan kena buat. Alright. Seterusnya, keperluan infrastruktur, iaitu menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain, di mana kita perlu membina jalan raya macam saya sebut tadi, membina landasan kereta api dan sebagainya. So keperluan tersebut menyumbang kepada isu sosio-saintifik tadi. Hubungan ekonomi antara negara yang semakin pesat. Okey, jadi ekonomi negara ni semakin pesat, hubungan dua hala dan sebagainya, menyebabkan pengangkutan kapal laut yang menjalankan ekonomi seperti import dan ekspor. So kita kena sediakan kapal untuk bawa barang-barang perdagangan. Lepas tu kita pun perlu menyediakan laluan udara menggunakan kapal terbang sebagai transport. So itu juga faktor yang menyumbang kepada isu sosio-saintifik dalam sektor pengangkutan. Yang seterusnya ialah aktiviti pelancongan yang semakin rancak, terutamanya selepas PKP yang kita lalui sebelum ini. Aktiviti pelancongan sangat-sangat meningkat dengan drastik, menambahkan keperluan pengangkutan udara, air dan laut. So ramai orang nak pergi melancong, naik kapal terbang, naik kapal, naik cruise. Okey, itu juga menyumbang kepada isu-isu sosio-saintifik dalam sektor pengangkutan. Jadi apakah aplikasi ataupun cara kita nak selesaikan menggunakan teknologi hijau untuk menangani isu sosio-saintifik dalam sektor pengangkutan? Yang pertama ialah green transport ataupun pengangkutan hijau. So apakah yang dimaksudkan dengan pengangkutan hijau ini? Pengangkutan hijau ini ialah pengangkutan yang mesra alam, yang membebaskan gas hijau pada kadar yang amat minimum ataupun langsung tidak membebaskan gas hijau. Maknanya dia tak guna bahan api fosil langsung. Tidak membebaskan gas rumah hijau, iaitu karbon monoksida ataupun karbon dioksida. Contohnya penggunaan kereta elektrik, kereta hybrid ataupun yang terbaru ni menggunakan kenderaan yang menggunakan sumber tenaga boleh baharu seperti yang gambar rajah ni, kereta solar, tapi tak dipasarkan lagi lah, masih dalam kajian. So kita tengok juga sikit kepada pengangkutan hijau, iaitu mod pengangkutan hijau. Kita nak tengok pengangkutan hijau ni maksudnya kenderaan yang tidak membebaskan gas rumah hijau ataupun dalam kadar yang amat minimum atau sikit. Yang paling bawah sekali, yang paling tidak membebaskan gas rumah hijau ataupun langsung tidak membebaskan gas rumah hijau ialah pejalan kaki, yang menggunakan kaki sahaja untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey, yang kedua ialah basikal, yang ketiga pengangkutan awam, yang keempat kenderaan perkhidmatan, Grab dan sebagainya, taksi, kenderaan penumpang berkumpulan, ataupun yang paling banyak membebaskan gas rumah hijau ialah kenderaan individu. Apa beza kenderaan individu dan kenderaan penumpang berkumpulan? Contoh, kalaulah kita ada 4 orang ni, kalau naik 4 orang ni satu kereta sahaja, berbanding dengan 4 kereta, so dia punya pembebasan gas rumah hijau tu kuranglah sikit berbanding kenderaan individu tadi, dia naik 4 orang 4 kereta, so banyak membebaskan gas rumah hijau. Tu ialah contoh dia lah. So semakin naik ke atas, semakin tak hijau lah pengangkutan tersebut. Maknanya semakin tinggi puncak ini, semakin banyaklah membebaskan gas rumah hijau. Itu maksud mod pengangkutan hijau. Okey, seterusnya kita pergi kepada penciptaan kenderaan gas asli ataupun natural gas vehicle. Kenderaan gas asli natural gas vehicle NGV menggunakan sama ada gas asli cecair liquid natural gas atau gas asli mampat ataupun compact natural gas. Okey, kenderaan yang menggunakan petrol boleh diubah suai untuk penggunaan LNG ataupun CNG. Okey, biasanya kita boleh modify lah kereta kita, daripada kita guna petrol 100% guna petrol, kita juga boleh menggunakan gas asli sebagai bahan api untuk enjin. Okey, seterusnya penggunaan bahan api bio sebagai pengganti petroleum, sumber alternatif yang merujuk kepada metil ester asid lemak yang dihasilkan daripada minyak sayuran serta lemak haiwan. Dekat Malaysia tak ada lagi. Okey, belum dipasarkan lagi, tapi masih dalam peringkat kajian. Kita tak guna bahan api fosil
Okey, untuk menggerakkan enjin, tetapi kita menggunakan sumber alternatif daripada minyak sayuran dan minyak haiwan untuk menggerakkan enjin. Tapi dia punya kos tinggi sikit lah. Masih dalam peringkat kajian lagi. Mana tahu lepas ni kita guna minyak sayur, minyak lemak untuk bergerak. Okey. Seterusnya, penyediaan infrastruktur pengangkutan awam seperti kereta api, monorail, transit aliran ringan LRT dan transit aliran berat MRT mengurangkan bilangan kereta di jalan raya. Jadi kenderaan seperti pengangkutan awam ini, LRT, MRT dan sebagainya, mengurangkan penggunaan kereta individu ataupun kereta berkumpulan yang mana membebaskan banyak gas karbon dioksida ataupun gas rumah hijau tadi. So kita gunalah pengangkutan awam ini yang mana tidak langsung membebaskan gas rumah hijau, iaitu pengangkutan hijau tadilah. Okey, dia sangat-sangat tidak mencemarkan alam lah. Okey, sebab itulah di antara negara-negara maju ni, dia punya taraf dia, mana negara yang mempunyai pengangkutan awam yang efisien, yang bagus, memang kawasan tu kawasan yang tidak tercemar lah pencemaran udara. Contohnya di Jepun, okey, di negara-negara Eropah, mereka ni memang menggunakan pengangkutan hijau secara maksimum. Okey, Malaysia pun ke arah tu sekarang ni. Sebab itulah kita nak membangunkan pengangkutan hijau, kereta api dan sebagainya. Membina laluan selamat untuk haiwan melintas di lebuh raya dapat memelihara biodiversity. Okey, so kita tengok dekat highway lebuh raya terutamanya di LPT Plus dan sebagainya, kita akan nampak satu jambatan tu. Ada orang cakap macam jambatan untuk ahli munan, untuk bunian lah, untuk jin lah. Bukan, tu bukannya untuk jin, untuk bunian dan sebagainya. Itu untuk untuk haiwan-haiwan melintas daripada sebelah kiri ke sebelah kanan. Takkan dia nak lintas kod jalan, itu membahayakan, dapat membunuh haiwan-haiwan, okey, dan membahayakan pengguna jalan raya ataupun membahayakan pengguna lebuh raya. Jadi mereka ni menggunakan laluan selamat untuk haiwan. Dia macam flyover ke atas jambatan, dia crossing dan sebagainya. Bukannya untuk bunian ataupun bukannya untuk hantu dan sebagainya. Tak adalah bunian terbang, tak ada jalan, tak guna pun jambatan ni. Alright, seterusnya, tumpahan minyak dan bahan kimia dapat dihindari. Kita nak efisienkan kapal-kapal ni supaya tidak berlaku lagi kebocoran minyak di lautan. Apa yang kita kena buat? Menambah baik badan kapal laut kepada 2 lapisan, bagi tebal, bagi kualiti lagi. Pemeriksaan yang kerap untuk mengesan kerosakan, dan kapal dinavigasi secara berhati-hati. Bawa kapal tu elok-elok, jangan sampai berlaku kemalangan di lautan yang boleh mengakibatkan tumpahan minyak dan boleh menyebabkan kehidupan akuatik terancam. Okey, jadi boleh cuba jawab soalan yang saya sediakan di bawah ini. Habis 4.5 sektor pengangkutan. Okey, boleh cuba jawab soalan yang saya sediakan di bawah dengan menekan link di description video, dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih kepada yang telah subscribe, share kepada kawan-kawan, like page Facebook, like TikTok, follow TikTok saya Cikgu Taufik Ibrahim, Instagram pun ada. Okey, saya akan sediakan soalan-soalan lepas ini, dan kita akan teruskan pembelajaran masih lagi bab 4, tapi subtopik yang terakhir iaitu 4.6 teknologi hijau dan kehidupan. Jadi setakat itu saja, jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.